KPM. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM. Saya Nisa K, hos anda pada hari ini. Baiklah, seperti biasa Nisa nak ingatkan kepada anda semua di luar sana agar kekal menjaga SOP di mana sahaja anda berada, seperti memakai pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, cuci tangan dengan bersih menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda menggunakan gel pembasmi kuman. Baiklah, hari ini topik kita, topik yang saya takutlah dulu masa zaman sekolah, tapi sekarang dah tak takut sebab cikgu-cikgu yang datang ke Didik TV ni semua dah membuka minda saya bahawa subjek ini tak susah, seronok, sama seperti subjek-subjek lain, iaitu subjek matematik. Agak-agak kan apa topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, sebab matematik ni ada banyak topik, ada banyak subtopik di bawahnya. Jom kita berkenalan dahulu dengan guru kita pada hari ini. Kita tonton profil beliau. Baik semua, jom kita persilakan pensyarah matematik dari Kolej Vocasional Segamat, iaitu Cikgu Mama Azrin. Apa khabar Cikgu? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Cikgu. Ataupun mesra dikenali sebagai Sir Azrin ya, di Kolej Vocasional Segamat. So saya panggil Sir lah ya. Okey Sir Azrin, hari ini kita nak belajar topik matematik. Kan nampaknya saya tak berseorangan. Saya tidak akan menjadi satu-satunya cikgu punya pelajar hari ini. Saya nak panggil kawan-kawan saya, boleh? Boleh, silakan. Kawan-kawan saya, mestilah kita nak sama-sama bincang. Saya pun nak kena banyak ingat balik cikgu, nak kena refresh balik otak saya. Tetapi sebelum tu, saya nak ingat kepada anda semua, apabila anda sudah pun berada di dalam penjarakan fizikal yang selamat, di tempat yang tak ramai orang dan perlu membuka pelitup muka anda, silakan cikgu. Apabila anda perlu membuka pelitup muka anda, jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda di tempat ataupun di dalam bekas yang bersih. Contohnya, boleh simpan di dalam saku, seperti Sir Azrin. Saya ada bekas plastik cikgu. Bekas plastik ni saya simpanlah setiap kali saya nak buka pelitup muka saya, supaya ianya kekal bersih dan penggunaan tidak melebihi 8 jam. Kalau dah kotor, tukarlah yang baru. Janganlah pakai yang kotor kan, nanti kuman-kuman tu, bakteria tu kat situ merebak. Jadi itu yang kita tidak mahu, kerana kita belum menang dalam melawan COVID-19. Baiklah, jom cikgu, saya nak ajak kawan-kawan saya masuk ke kelas. Boleh cikgu ya? Jom kita persilakan rakan-rakan saya dari Kolej Vocasional Segamat. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai. Khabar semua? Semangat sikit. Ya, ceria. Wah, nampaknya mereka semua tersenyum manis masing-masing. Saya nak berkenalan lah dengan mereka. Boleh cikgu ya? Silakan. Sir Azrin dah kenal dah. Ini murid-murid Sir Azrin di Kolej Vocasional Segamat. Jadi saya nak jemput rakan saya yang bernama Amirul. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Meraikal dari kursus 2 Pemasaran Industri dari Kolej Vocasional Segamat. Baik, terima kasih. Kemudian kita ada Zahin. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zain bin Salim, kursus Teknologi Otomotif, pelajar tahun 2, Kolej Vocasional Segamat. Baiklah, seterusnya kita ada Nik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Syifakullah bin Syirhan daripada kursus Teknologi Kempalan tahun 2 dari Kolej Vocasional Segamat. Baik, seterusnya kita jemput rakan kita yang bernama Alia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Humaira binti Amir dari kursus Teknologi Elektronik tahun 2 Kolej Vocasional Segamat. Baik, seterusnya kita panggil Danish untuk perkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Danish Ashraf bin Aziz Syam dari kursus Teknologi Otomotif, pelajar tahun 2 Kolej Vocasional Segamat. Baik, terima kasih. Last but not least lah orang putih katakan cikgu. Kita persilakan Irfan untuk perkenalkan diri. Silakan Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ifah Iskandar bin Zainal, pelajar tahun 2, kursus Teknologi Pembinaan, Kolej Vocasional Segamat.
Baik, terima kasih. Itu dia rakan-rakan yang akan bersama-sama dengan kita untuk episod kali ini. Dan juga yang di rumah, jangan lupa untuk kekal bersedia ambil pen dan kertas kerana hari ini saya pasti Sir Azrin ada banyak perkara yang nak dikongsikan, tips dan juga persediaan untuk PDPR yang akan berlangsung selama 10 hari selepas Aidilfitri sementara nak menunggu cuti penggal tu ya Sir. Okey, baiklah. Tetapi sebelum kita pergi kepada topik kita pada hari ini, saya nak kongsikan iaitu kad ucapan bersempena dengan hashtag terima kasih cikgu. Maklumlah di musim-musim pandemik ni semua orang menghadapi cabaran. Kalau di skrin anda boleh lihat kad ucapan digital yang kita terima, hashtag terima kasih cikgu yang berbunyi bunga melati, bunga kemboja, harum mewangi di ruang tamu. Jasa guru tidak terkira mendidik kami tanpa jemu. Terima kasih kepada pengirim dan juga terima kasih kepada semua guru-guru di Malaysia di atas pengorbanan anda. Baiklah, sebelum kita pergi kepada topik hari ini, saya nak teaser sikit kepada semua. Melalui video yang akan kita pertontonkan kepada semua penonton teras di Didik TV KPM berkaitan dengan topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi jom kita sama-sama saksikan. Hari ini saya ingin menerangkan tentang tajuk transformasi. Transformasi terbagi kepada 4 iaitu pantulan, pembesaran dan translasi. Hari ini saya ingin memfokuskan tentang translasi. Translasi ialah pemindahan semua titik pada suatu serta mengikut raja yang sama dan melalui jarak yang sama. Sifat-sifat translasi ialah mengalihkan semua titik pada objek melalui arah dan jarak yang sama. Bentuk, saiz dan orientasi objek dan imej adalah sama. Contoh, A merujuk kepada kanan dan kiri, B merujukkan atas dan bawah. Transformasi bagi kepada 4 iaitu translasi, pantulan, putaran dan juga pembesaran. Saya ingin fokuskan kepada putaran seperti ini. Putaran berlaku apabila setiap titik berputar pada suatu titik tetap melalui sudut tertentu dan mengikut arah yang tertentu. Sifat-sifat putaran ialah bentuk dan saiz orientasi bagi imej dan objeknya adalah sama. Jarak objek dan imejnya dari pusat putaran ialah sama. Contohnya dari gambar ini, jika ia berpusing kanan, maka ia mengikut arah jam. Jika ia berpusing ke kiri, maka ia lawan arah jam. Yang pertama, tak ada putaran, translasi, pembesaran dan pantulan. Hari ini saya ingin menceritakan tajuk pantulan. Pantulan ni kita ambil contoh senang cermin. Cermin bila kita tengok dia akan pantulkan balik muka kita. Yang ada 4 sifat. Yang pertama, objek dan imej berada pada sebelah yang bertentangan. Pada paksi pantulan. Objek dan imej yang mempunyai jarak yang seranjang dan sama dari paksi pantulan. Dia tak ada yang sebelah kiri, sebelah pendek. Dia sama je. Objek dan imej adalah sama dengan objek tetapi orientasinya songsong. Yang keempat, titik-titik pada paksi pantulan kekal pada kedudukan mereka masing-masing. Dia takkan ada titik-titik kat kiri ke kat tengah. Transformasi terbahagi kepada 4 iaitu yang pertama ialah pantulan, yang kedua ialah translasi, yang ketiga ialah putaran dan yang keempat adalah pembesaran. Tetapi pada hari ini saya hanya akan menceritakan tentang pembesaran sahaja. Pembesaran ialah suatu transformasi yang mana objek dan imej adalah sama. Titik pembesaran ialah suatu titik yang tetap. Di bawah suatu pembesaran, semua titik pada satah objek bergerak daripada pusat pembesaran untuk membentuk imej berdasarkan faktor skala. Seperti di dalam kehidupan kita, pembesaran merupakan salah satu transformasi yang kita selalu menggunakan. Seperti menggunakan cermin mata ataupun kanta pembesar. Itu dia. Topik kita pada hari ini adalah transformasi di bawah subjek matematik. Cikgu ataupun Sir Azrin, saya rasa macam berat je topik transformasi ni. Betul ke susah? Jangan risau. Sebenarnya transformasi ni tak adalah susah kalau pelajar faham untuk menjawabnya. Baik. Jadi apa yang kita akan sentuh pada hari ini, Cikgu? Okey, so first kali saya nak tanya Nisa dulu lah. So apa yang Nisa faham tentang jam ni? Saya nampak nombor, Cikgu. Nombor 1, nombor 2. Menunjukkan waktu kita lah. Okay. Itu secara umum yang saya tahu lah, Cikgu. Kan? Okey. So, kalau dalam putaran, pelajar kena tahu adalah daripada segi sudut. Okey, sudut. So, kalau satu bulatan adalah 360. So, tapi kita akan gunakan konsep pergerakan daripada 12 ke 3. So, 12 ke 3 bersamaan dengan 90 darjah. darjah. Ya, betul. Kalau 12 ke 6?
180 darjah. Ya, betul. Itulah konsep yang kita akan belajar. Okey, nampak macam tak sukar ya. Betul. Saya rasa saya akan cuba mengikuti dengan baik. Yang di rumah pun cuba mengikuti mata pelajaran kita pada hari ini. Rakan-rakan di studio, rakan-rakan Kolej Vocasional Segamat saya, adakah anda sudah bersedia untuk pembincangan ataupun pembelajaran kita pada hari ini? Kalau dah bersedia, macam biasa, bagi Kak Nisa double thumbs up. Ya, okey, semua dah double thumbs up, semua dah bersedia, bersemangat, ceria walaupun bulan puasa kan. Alhamdulillah, semuanya ceria. Jangan jadikan puasa tu alasan lah untuk kita lemah-lemah, untuk kita lemah-lemah. Kan tengok matematik, alah boring lah Azrin ni. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Kalau ada yang tak faham, boleh bertanya. Baiklah, sebelum kita pergi kepada pembelajaran kita, sebelum tu saya nak jemput cikgu untuk kita sanitasi tangan kita. Silakan cikgu. Kita sanitasi tangan kita. Inilah norma baharu yang kita kena amalkan di mana saja kita berada. Dah keluar, pegang barang, pegang itu, pegang ini. Sanitasi tangan anda. Kalau boleh, lebih baik untuk kita cuci tangan di mana saja kita berada. Contohlah nampak toilet, apa pergi toilet. Cuci tangan gunakan air dan sabun sehingga bersih. Itu lebih baik. Sanitasi ataupun gel pembasmi kuman ini adalah orang kata apa, pilihan untuk kita bersihkan tangan kita daripada kuman. Baiklah, saya kira topik kita ni bukanlah sesuatu yang sukar. Tadi cikgu dah jelaskan konsepnya serba sedikit. Saya dah agak memahami, jadi saya tak sabar nak lihat apa lagi yang Sir Azrin akan bawakan untuk kita. Diharapkan apa yang kita akan belajar hari ini adalah seperti Sir Azrin ada sebut tadi, merupakan persediaan kepada tempoh PDPR selama 10 hari nanti. Kenapa tu Sir Azrin? Sebabnya topik transformasi ini adalah merupakan topik yang kita pelajar akan gunakan lah untuk dalam topik kedua. So topik pertama dia dah belajar ubahan. Topik yang kedua dia akan belajar topik transformasi. So ini merupakan sambungan kepada Cikgu Nur Hayati daripada Kuala Kangsar sebelum ini. Betul. Okey, cikgu saya nak tanya, konsep transformasi ada 4. Kawan-kawan kita tadi dah kongsikan ada pantulan, pembesaran, translasi dan juga putaran. Hari ini kita nak fokus kepada yang mana atau keempat-empat sekali? Okey, hari ini kita fokus satu saja. Satu saja. Kita akan fokus kepada putaran. Sebab dalam banyak-banyak antara keempat tu, putaran merupakan salah satu topik yang pelajar sukar untuk memahami. Sebab ada istilah dia adalah 90 darjah, 180 darjah, mengikut arah jam, lawan arah jam. So jadi pelajar sukar untuk memahami. Ada yang confuse mungkin. Betul, Jadi hari ini tu kita nak huraikan atau rungkaikan segala kekusutan di kepala anda. Itulah sebabnya kenapa kita berada di sini hari ini dan anda perlu memberi perhatian sepenuhnya. Kawan-kawan yang ada di sini pun kena beri perhatian sepenuhnya. Saya kira nanti Sir Azrin akan ada soalan kan? Betul, ada soalan. Akan ada soalan dan latihan yang akan kita lakukan bersama-sama. Yang di rumah boleh sama-sama lakukan dengan kita. Jadi kita akan tidak terus ke pembelajaran kita. Saya rasa kawan-kawan di rumah perlukan sedikit masa untuk bersedia. Mana ni buku nota? Alamak, Sir Azrin dah sebut dah ni nak bersedia untuk PDPR. Jadi mereka mungkin mencari-cari buku nota. Kalau buku teks tu, ada buku teks. Ada buku teks juga. Ada buku teks untuk mereka. Jadi boleh bersedia dengan buku teks masing-masing di rumah. Kita akan berhenti seketika. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya dan masih bersama Sir Azrin serta rakan-rakan dari Kolej Vocasional Segamat. Topik kita hari ini adalah transformasi di bawah subjek matematik. Jadi Sir Azrin, rakan-rakan saya sudah bersedia, yang di rumah pun diharapkan sudah bersedia. Jom kita teruskan pembelajaran kita. Okey, so topik yang hari ini kita akan belajar adalah topik transformasi. Transformasi kali ini hanya satu bahagian sahaja yang saya akan kupas, iaitu berkaitan dengan putaran. Baik. Okey, so bahagian putaran ni ada dua benda yang kita kena belajar.
belajar iaitu yang pertama adalah mencari imej apabila diberi objek dan juga pusat putaran, dan yang kedua adalah mencari pusat putaran apabila diberi objek dan juga imej. So sebelum kita belajar lebih lanjut adalah elok kiranya jika kita tahu dulu apa itu putaran. Baik, cikgu, jom. Okey, jom kita tengok apa itu putaran dia. Okey, putaran berlaku apabila setiap titik berputar pada suatu titik tetap melalui sudut tertentu dan mengikut arah tertentu. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia kata adalah titik berputar. Boleh, cikgu? Okey, titik berputar pada suatu titik tetap. So ini adalah titik tetap dia. Baik. So jadinya dan melalui sudut tertentu. Okey. So sudut tertentu ini adalah dia punya sudut dekat sini iaitu 90 darjah ataupun 180 darjah dan juga mengikut arah tertentu. Okey, arah ni dia terbagi kepada dua. Satu mengikut arah jam atau lagi satu adalah mengikut lawan arah jam. Okey, kita tengok pula sifat-sifat putaran ini. So yang pertama, bentuk, saiz dan orientasi bagi imej dan objeknya adalah sama. Dia tak akan macam pembesaran sebelum ni. Kalau objek dia mungkin jadi kecil, dia punya imej adalah lebih besar. Betul. Juga sebaliknya lah. Tapi untuk sifat putaran, dia punya objek dan imej juga adalah sama sahaja dia punya orientasi dia. Okey, dan jarak objek dan imej dari pusat putaran juga adalah sama. Dia tak akan berubah lah. Kalau dekat sini panjang dia 5, maka kat sini pun panjang dia akan 5. Begitu juga dengan kat sini. Kalau 10, dekat sini pun akan jadi 10. Okey, so apa kata kita tengok soalan yang pertama. Baik, kita tengok cikgu. contoh dulu. Okey, so untuk Baru contoh saya dah nervous. Cikgu nak tanya soalan. Awal lagi, cikgu. Okey, kita tengok contoh dululah. Okey, contoh yang pertama adalah kita nak mencari imej apabila diberikan objek dan juga pusat putaran. Okey. Rajah menunjukkan titik K yang dilukis pada sarta kertas. Cari imej bagi titik K di bawah satu putaran 90 darjah mengikut arah jam pada pusat T. Ni saya rasa dia akan ke mana? Mengikut arah jam ke kanan, cikgu. Betul. So dia akan ke sinilah. Dia punya arah dia lah. Baik. Okey, so jadinya kita menggunakan konsep jam ajaib. Sebab itulah saya bawa jam tadi. Oh, jam yang paling besar tu, cikgu, ya? Jam, supaya kita tengok kenapa jam ajaib. Okey, ni arah dia. Kita bentuk huruf L. Okey, jam ajaib ni. Okey, sekarang kita ada 3, 6, 9 dan 12 kan? Tadi dia nak kat sini berapa? 90 darjah. 90 darjah. Rasa-rasa Nisa, dia akan daripada 3 pergi ke mana? 6 ataupun 12? 6. Betul. Dia akan pergi ke nombor 6 lah. So jadinya, kita akan gerakkan dia. Contohnya saya ambil ni sini kan? So jadinya dia akan gerak juga. So, dia akan ke sini. Kita tengok. Okey, so dah dapat jawapan tu, kita akan tandalah kat sini. So, maka inilah dia punya jawapan dia. Titik imej dia lah. Sebab itulah kita guna konsep L. So, bila L kita tarik. Kita tarik ke bawah, at the end dia akan dapat jawapan dia lah. Lebih mudah lah kalau kita menggunakan konsep L ni dalam mencari putaran. Okey, so kita tengok yang seterusnya. Okey. Nak tengok ni, kita guna protector lah. Betul. Nak confirmation, dia benda ni adalah 90 darjah ataupun tidak. So, kalau kita tengok sini, 0 hingga 90, maksudnya dia punya sudut dekat sini adalah 90 darjah. Okey, so kita tengok soalan yang pertama dahulu. Okey. Rajah menunjukkan titik M yang dilukis pada sarta kertas. Cari imej bagi titik M di bawah satu putaran 90 darjah mengikut arah jam pada pusat 1, 2. Okey, saya nak tanyalah student-student Azrin. Saya bagi masa sikit untuk korang jawab and then kita tengok jawapan mereka betul ataupun tidak. Kita akan lihat rakan-rakan. Sila mulakan proses menjawab. Oh, terus masing-masing semua muka fokus. Macam mana ni? Belum. Saya kat sini kalau saya ada kertas, kalau saya ada protector tu, saya dah buat dah pusing. Jangan kertas saya nanti saya pusingkan cikgu 90 darjah. Saya boleh nampaklah kalau titik 1, 2 tu, saya rasa saya tahu di mana. Maknanya kita kena berada di titik di situ. Ya, betul. Kekal. Titik ni itu kan sifat antara salah satu sifat putaran. Ya. Baik, di mana? 1, 2, so kat sinilah. Kat sini, ya, betul. Ya, betul. Okey, so saya nak minta student saya tunjukkan jawapan. Nick, boleh tak tunjukkan jawapan Nick? Nick dah siap ke? Silakan. Okey, dah siap. Okey, ini jawapan saya. Macam tu cikgu, betul-betul. Okey, so Nick. Okey, saya nak persilakan Alia. Alia, sama tak jawapan Alia dengan Nick, Alia? Kita lihat jawapan rakan yang lain. Okey, Alia boleh terangkan tak macam mana Alia dapat jawapan tersebut?
Pertama sekali kita akan tadikan dia punya pusat yang diberikan iaitu 1, 2. 1, 2. Lepas tu kita buatkan arah putarannya. Okay. Terus tu kita akan buat bentuk L. Okey. Dan kira dia punya kotak. So kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 5 kotak dan turunkan 5 kotak ke bawah. Dan ni 1, 2 dan sebelah dia ke kiri 1, 2 dia kotak tersebut. Dan disilap finish bagi titik. Baik. Okey, kita tengok betul tak jawapan Alia Okey. Okey, so first kali kita akan letak dia punya titik pusat putaran iaitu 1, 2. And then kita buat dia punya arah. Dia kata arah dia adalah mengikut arah jam. So ini adalah arah jam. So lepas tu kita buat L. L ni memang ada lah. Okey, so jadinya kita keluarkan jam ajaib kita. Baik. Okey, bila kita keluarkan jam ajaib kita, so kita tahu dia nak kat sini adalah 90 darjah mengikut arah jam. So 90 darjah mengikut arah jam. So daripada nombor 3 kita akan pusingkan dia ke nombor 6. So bila kita pusingkan dia nombor 6, so kita akan dapatlah dekat sini dia punya pusat dia punya imej. Okey, cikgu sebenarnya saya tertarik dengan jawapan Alia di mana beliau kongsikan dia kira kotak Ya, itu. betul. Kerana tadi cikgu ada jelaskan putaran ni sifat dia jarak dia mestilah sama. Ya, betul. Kan kalau jarak daripada titik pusat ke poin yang telah diberikan iaitu titik M sama, bawah pun mesti sama. Ya, betul. Okey, saya dah nampak dah, saya dapat dah. Saya boleh dah cikgu. Okey, so kita tengok soalan yang seterusnya. Baik. Okey, soalan yang okey ni confirmation lah. Kalau confirmation kita tengok protector, okey. Dapatlah sudut 90 darjah. 90 darjah. Okey, kita tengok soalan yang kedua Okey, soalan kedua. Rajah menunjukkan sebuah segi empat ABCD yang dilukis pada satah kertas. Cari imej bagi segi empat ABCD di bawah satu putaran 90 darjah mengikut arah jam pada pusat 21. Kalau tadi kita pakai titik kan? Betul, titik saja. Okey, titik kan. Sekarang ni kita nak bagi pelajar kita confuse sikit. Dia confusekan sikit. Dia bagi objek bentuk kan. So jadinya kita nak tengok boleh tak pelajar kita ni buat. So jadi kita bagi masa sikit dekat pelajar kita untuk buat Nisa. Tapi pada pemahaman saya lah cikgu kan, tadi kita pergi pada satu titik, kemudian ada satu bentuk pula. Maknanya dengan bentuk-bentuk tu sekali nak kena bergerak. Ya, betul pada putaran 90 darjah. Maknanya kalau bentuk tu saya nampak dia ada 4 titik. Jadi kita kena gerakkan ke 4 titik pada bentuk tersebut. Nisa, betul tu. Saya dah nampak semuanya di dalam kepala saya cikgu. Wah, macam bijak sangat. Betul. Tapi sebenarnya bolehlah. Kenapalah dulu masa mata pelajaran matematik, kesian cikgu saya ni tak faham-faham. Kan? Mungkin sekarang sudah nampak, sudah faham. Oh, sebenarnya tidaklah susah mana. Yang penting kita faham konsep dan lakukan banyak latihan. Kalau lakukan kesalahan, jangan risau, jangan malu. Tanya cikgu. Itu adalah sebahagian daripada proses pembelajaran. Jadi kita nak tengok kawan-kawan kita ni macam mana semuanya. Okey, so kita tengoklah kawan kita Amirul. Boleh tunjuk tak Amirul jawapan Amirul? Amirul muka paling confident. Kita tanya dia. Okey. Okey, itu jawapan Amirul. Angkat sikit Amirul. Ya. Okey, so kita tengok pula jawapan Zahin. Zahin, sama tak jawapan Zahin dengan Amirul Zahin? Macam mana Zahin jawapan anda? Sama saya. Okey. Sama, okey. Boleh terangkan tak Zahin macam mana Zahin dapat? Okey. Kita nak dapat imej bagi ABCD. First kali kita kena cari pusat putaran iaitu di 21. Lepas tu kita buat urut L. Kita kena cari ke semua titik A, B, C dan D. Okay, first kita buat urut A. Buat L daripada pusat putaran sama ke titik A. Lepas tu kita putarkan 90 darjah. Itu ke bawah lah ke nombor 6. Lepas tu kita kira kotak 1, 2, 3. So bawah pun sama juga. 1, 2, 3. Okay. So kita dah dapat titik A. Sama juga macam B, C dan D. Kita gunakan kaedah yang sama. Sebab apabila kita dah dapat ke-4 titik, kita sambungkan guna pembaris dan inilah jawapan dia. Dapatlah bentuk yang sama di sudut yang baru. Okey, so kalau kita tengoklah, kita tengok. Kita flashback sikit apa yang dikatakan oleh Zahin. Okey, so this one saya memang akan pakai konsep jam tu ya. Konsep jam ajaib lah. Kita panggil konsep jam ajaib lah. Konsep jam ajaib. So jadinya sekarang ni kita ambil satu nombor A lah. So point A ni kita akan gerakkan ke titik pusat. So jadinya nombor 3 betul. So nombor 3 ke mana kita nak gerakkan dia? Sebab dia kata mengikut arah jam. 90 mengikut arah jam kan. So kita akan gerakkan dia ke nombor 6. So bila kita gerakkan dia ke nombor 6, maksudnya kita akan dapatlah dia punya titik dekat sini. So begitu juga yang lain B, C dan juga D lah. So kalau D kita ambil ni. So at the end dapatlah. Sebab itulah saya minta kalau pelajar-pelajar saya jangan takut untuk buat benda tu. So dia kena buat juga. So dan dia kena tanda dekat sini.
Kalau dia tak tanda, maksudnya dia tak akan dapat jawapan. Betul? Lepas dah tanda, dia gunakan pembaris untuk sambungkan. Ya. One more thing, dalam graf kita masih menggunakan pensel. Tak boleh guna pen. Kalau guna pen, salah daripada segi pemarkahan. Baik, saya tadi keliru. Zahir ni cikgu ke? Cara dia explain tu macam cikgu dah. Mungkin kan cita-cita. Mungkin bakal jadi cikgu. Baik. Okey, saya sebenarnya tertarik sebab konsep-konsep yang kita dah belajar setakat ini agak mudah untuk difahami. Setakat inilah. Kita akan lihat di konsep-konsep yang akan datang. Diharapkan yang di rumah pun turut sama mengikuti dan memahami apa yang kita belajar setakat ini di mana, bagaimana untuk kita memindahkan satu titik kepada titik poin yang baru mengikut arah jam ataupun putaran 90 darjah dan sebagainya. Jadi kawan-kawan kita pun setakat ini saya lihat mereka dah memahami. Setakat ini dah memahami. Kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana. Kita akan sambung pembelajaran kita selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Masih lagi menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Masih bersama Cikgu Azrin dan juga rakan-rakan saya dari Kolej Vocational Segamat. Jom Cikgu, kita teruskan sesi pembelajaran kita. Okey, so tadi kita dah masuk soalan yang kedua kan. So sekarang ni kita teruskan dengan soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Rajah menunjukkan sebuah segi empat JKLM yang dilukis pada satah kertas. Cari imej bagi segi empat JKLM di bawah satu putaran 180 darjah mengikut arah jam 00. Okey, kalau tadi pelajar buat 90 darjah. Sekarang ni kita nak uji pelajar kita. Macam mana pula dia nak jawab kalau 180 darjah? Baik. So rasa-rasa Nisa boleh join sama sekali ke? Saya boleh, saya cuba Cikgu. Okey, so kita minta pelajar kita jawab dulu. Baik. Okey. Rakan-rakan boleh mula mencuba soalan ini. Apa soalannya? Imej bagi segi empat JKLM di bawah satu putaran 180 darjah mengikut arah jam pada pusat 00. Ini menarik sebab arah pusatnya Cikgu betul-betul di tengah satah tu. Betul, di tengah satah. Pandai Nisa. Dan kali ini satu putaran 180 darjah, tadi 90, kita pergi ke 90 nombor 3. Kalau 180 daripada pukul 12 tu ke 6 terus Cikgu. Betul. Okey. Kita akan lihat rakan-rakan kita yang sungguh fokus menjawab, yang di rumah pun boleh turut sama menjawab. Kalau ada kertas, boleh gunakan kertas yang ada petak-petak, lebih senang. Lebih senang, betul. Sebab saya lihat rakan-rakan kita ni menggunakan konsep dekira petak tersebut kerana salah satu sifat bagi transformasi adalah jaraknya mestilah sama, kekal, orientasinya kekal. Okey. Semua okey? Menjawab tu masing-masing berkerut je dahi. Saya tengok kawan-kawan kita. Okey, kita nak minta Nick tunjukkan jawapan Nick, boleh Nick? Nick kongsikan dahulu jawapannya. Bagaimana rupanya? Okey. So sekarang ni Nick. Okey, kita nampak dah. Okey Nick, saya nak minta Amirul, boleh tak terangkan sama tak jawapan Amirul dengan Nick? Amirul macam mana jawapan? Okey, terangkan Amirul. Okey. Baik. Kali ni kita punya putaran 180, bukan 90 lagi. Baik. Okey, kita ambil satu sudut. Okey, saya ambil sudut L lah sebagai contoh kan. Okey, L kita akan turunkan satu kotak dan pergi ke kanan sebanyak 3 kotak untuk sampai ke pusat dia. Okey, dah sampai pusat. Okey, kita kena ingat satu bawah dan 3 ke kanan kan. Okey, sama je macam tadi. 3 ke kanan dan 1 bawah. Okey, macam tu cara saya dapatkan. Okey. Okey, untuk M sama macam tadi sampai ke pusat. Okey, kali ni pusat macam 90 darjah. Kita daripada 9 sama ada 6 ataupun 12. Tapi kali ni
180 darjah. Okey. So, dia akan jadi straight. Okay. Untuk M, dia akan turun 2 kotak dan pergi ke 5 kotak. Okey, dia sampai ke pusat dia, ingat dia akan jalan straight je. Okey, pergi 5 kotak lagi dan turun 2 kotak. Macam tu juga untuk J dan juga K. Macam tu cara saya dapat. Okey. Okey, terima kasih Amirul. Konsep Amirul mudah. Jalan straight je. Habis tu turun bawah. Okey, baik. Okey, kalau konsep untuk 180 darjah ni memang agak mudah sikit sebabnya dia straight sahaja. Betul. Istilahnya mengikut arah jam atau lawan arah jam, dia punya jawapan akan sama sahaja. Okey, kalau kita tengok macam Amirul cakap tadi, so dia buat ni lah. Okey, ni jam ajaib kita kan. Betul. Kita ambil satu kita punya L. So daripada nombor 9 ni maksudnya kita akan gerakkan dia ke nombor 3. So daripada 9 kan 180 darjah kat sini. So kita akan gerakkan dia ke nombor 3 lah. So kita gerakkan dia ke 3, so kita buat L dia. So kita dapat kat sini lah. Ini yang pertama. So yang lain pun sama juga. Untuk J, K dan juga M kita buat yang sama and then kita dah dapat dia punya kita pangkahkan dia and then kita buat bentuk. So bila dapat image lah. So nak confirmation ni, benda ni betul ke 180 darjah kan? Betul. So kita gunalah protector kita. So daripada protector ni kita boleh nampak kosong sehingga 180 darjah. Masa tepatlah kita punya pusat putaran dia punya angle tu. Baik. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kelima. Jom. Okey, kita tengok Rajah menunjukkan sebuah segi empat KLMN yang dilukis pada satah kertas. Cari imej bagi segi empat KLMN di bawah satu putaran 180 darjah mengikut arah jam pada pusat 01. Okey, kali ni kita ubah pula pusat putaran dia. Baik. So kita tengok pelajar kita boleh buat ke tidak kan? So kita bagi pelajar kita masa ni untuk buat. Jom, rakan-rakan kita sudah pun mula menjawab di mana kita perlu mencari imej KLMN di bawah satu putaran 180 darjah di mana titik pusatnya adalah 01. Maknanya daripada tengah-tengah satah tadi dia dah naik atas. 01. Okey. Saya cubalah kalau M tu di satu kita buat buat bentuk L. Okey, so kita buat bentuk L. Kita keluarkan jam ajaib kita. Jam ajaib kita kalau 180. Kita pergi ke nombor 3 cikgu. Ya, betul. So kita akan pergi sini. Sini satu gerak kan? So dia akan gerak satu juga. Okey. Saya dah dapat titik yang pertama. Saya nak lihat rakan-rakan saya di Kolej Vocasional Segamat bagaimana jawapan-jawapan anda. Ada yang dah bersedia dengan jawapan masing-masing. Oh, nampaknya mereka sudah tersenyum lebar, dah siap jawapannya. Okey, Zahin. Saya nak Zahin tunjukkan dulu jawapan Zahin. Zahin tunjuk je dulu. Macam mana jawapannya? Okey. Okey. So kita tengok pula Irfan. TTM-nya sama dengan jawapan kita tadi, sama cikgu? tak dengan jawapan yang Nisa bagi untuk yang pertama ni dan Irfan explain sekali. Okey, Irfan silakan Irfan. Sama itu. Okey. Mula macam mana saya dapatkan imej ni? Pada langkah pertama kita kena buat anak panah dulu yang menandakan dia ni mengikut arah jam. Baik. Kemudian tandakan titik pusatnya iaitu di 01. Kemudian pilih satu bucu daripada mana-mana objek yang telah diberi. Contoh kat sini saya pilih bucu N. Jadi buat L daripada bucu N pergi ke pusat putaran. Lepas tu kita tengok kat sini dia bertemu kat nombor 9. Jadi 180 darjah dia akan pergi pada jam 3. Baik. Jadi bawa L yang di bucu N tersebut pergi ke nombor 3, buat L tersebut ke bawah dan tandakan dengan N prime. Jadi, kalau nak lagi confirmation kita buat pilih bucu yang lain. Saya pilih bucu K. Buat L daripada bucu K pergi ke pusat putaran. Kemudian daripada pukul 9 pergi ke pukul 3 menandakan 180 darjah. Baik. Ikut arah jam bawa dia ke bawah. Kemudian tandakan dengan K prime. Macam tu juga dengan bucu M dan bucu L. Lepas tu kita tandakan dengan M prime dan juga L prime. Sambungkan ke empat-empat bucu dan kita akan dapat imej bagi objek tersebut. Ya, terima kasih Irfan di atas penjelasan yang sungguh lengkap dan jelas. Baguslah rakan-rakan saya dari Kolej Vocasional Segamat. Kalau saya yang lemah matematik ni saya nak belajar dengan mereka. Okey, jom cikgu kita lihat jawapan mereka. Okey, kita tengok jawapan Okey, tadi kita dah tengok jawapan Irfan. So, kita first kali kita tanda pusat putaran lah. And then kita keluarkan jam ajaib kita macam Nisa cakap tadi. Ya. So, kita tengok ni. Okey, kita buat L. So, L yang pertama Nisa betul kita. Betul Nisa. Betul. Okey. So, kita keluarkanlah untuk yang lain pula K, L dan M. So, bila kita keluarkan,
kita akan tadakan dengan pangkal lah untuk ke semua titik and then barulah Kita sambungkan dia. And then kalau nak confirmation kita buat garis dan kita keluarkan protector kita. Cikgu saya ada soalan. Yes. Tak apa, cikgu teruskan dulu. Okey, kalau kita buat protector kita akan dapatlah kat sini 0 hingga 180. 80 darjah. Okey, saya pergi pada soalan saya. Teruja ni belajar terus nak tanya soalan. Saya kalau kita di dalam peperiksaan, kalau kita lukis yang bentuk L nak mendapatkan sisi transformasi tu, adakah kita perlu padam bentuk L tu? Tak perlu padam pun tak apa. Okay. So itu adalah pada pelajar, bagi saya itu adalah dia orang punya cara mereka. Tak perlu padam, biarkan sahaja. Dia macam kita langkah mengira lah cikgu ya. Langkah mengira. So kita dah tunjuk kat situ langkah bagaimana kita mendapatkan imej tersebut. Baik. Okey cikgu. Jom kita teruskan. Kita pergi yang seterusnya, bahagian yang kedua. Okey, kalau tadi kita dah habis dah nak cari imej kan? Sebab kita dah ada objek dan juga pusat putaran. Sekarang ni kita nak cari pusat putaran kalau dia bagi objek dan juga imej. Baik. So, rasa-rasa Nisa, macam mana Nisa nak cari Macam mana ya selain menggunakan pembaris protractor kita? Okey, so kita akan tengoklah. Okey, Raja menunjukkan 2/4 D dan E yang dilukis pada satah kertas. E ialah imej bagi D di bawah satu putaran 90 darjah lawan arah jam. Nyatakan pusat putaran. Okey, kalau bahagian ini, objek dan juga imej, kita nak tahu kan? Okey, dia kata E ni adalah imej. So, maksudnya ni adalah imej, yang ni adalah objek. So, saya cakap dengan pelajar saya, jangan malas letak huruf O dan I. Maksudnya dia tahu itu adalah objek, yang satu lagi adalah imej. So, dia kata lawan arah jam. So, maksudnya pergerakan dia ke atas lah. Lawan arah jam. Kalau tadi kita pakai arah jam ajaib. Okey, sekarang kita tak pakai jam ajaib. Kita pakai kita mana kita nak gunakan tahu imej transformasinya? Kita akan kira kotak. Okey, baik. So kita tengok. Okey, kita kira kotak. Okey, kita pilih satu kotak. Okey, satu kotak. So saya ambil kotak ni lah. Yang sama kan? Okey, so kotak ni yang sama. Lepas tu kita kira. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, daripada bucu ni nak sampai ke bucu ni dia perlukan pergerakan dia 8 kan? Betul. So jadinya macam mana kita nak cari pusat? So kita 8 bahagi dengan 2. So 8 bahagi dengan 2 dapat 4. Okey, maksudnya kita perlu cari kotak yang keempat. Baik. So 1, 2, 3, 4. Tapi Nisa nak sampai ke, dia tak sampai ke bucu. Nak sampai ke bucu perlukan lagi 2 kotak. 2 kotak. Maksudnya kita kena gerakkan yang dekat sini yang kita dapat tadi berhenti 4. Kena gerak ke bawah sebanyak 2 kotak. Rasa-rasa kenapa kita gerak ke bawah, kita tak gerak ke atas, Nisa? Sebab lawan jam, cikgu. Bukan. Sebabnya kita kena jauhkan daripada arah ni lah, anak panah. So dia turun ke bawah. So jadinya dekat sini lah dia punya pusat putaran. Oh yelah, kalau kita nak mencari yang lawan jam, kita kena bergerak arah jam. Okey. Saya nampak dah. Okey, so kalau nak confirmation lagi, kita cari satu yang samalah. Bucu yang sama. Misalnya kita ambil bucu ni. Okey, this one and this one. So kita kira kotak dia. Kita buat L. Dan kita keluar kotak dia. Okey, kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 bahagi dengan 2 bersama dengan 6. Betul, 6. So kita kira kotak yang ke-6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tapi tak sampai bucu betul Nisa? Nak sampai bucu kita perlukan berapa kotak? Satu lagi. So jadinya kita akan keluarkan dia. So dapatlah dekat sini tempat yang sama. Maka itulah dia punya pusat putaran. Jadi itulah bagaimana kita nak confirmkan ini adalah titik pusat yang kita cari. Okey. Baik, saya harap kawan-kawan semua dah faham mengikut contoh yang cikgu berikan. Okey, so this one. So, kalau ditanya berapa pusat putaran dia, so kita akan cakap pusat putaran adalah -2, -4. Okey. Okey, so ni confirmation lah, protector lah. Biasa kita memang guna protector kalau dalam putaran. Okey, kita nak suruh pelajar kita try. Jom. Okey, jom. Okey, kita tengok soalan yang ke-6. Okey, Raja menunjukkan 2/4 S dan T yang dilukis pada satah kertas. T ialah imej bagi S di bawah satu putaran 90 darjah mengikut arah jam. Nyatakan pusat putaran. So, saya minta pelajar-pelajar Sazin untuk try. Kawan-kawan,
Dah boleh mula. Terus muka berubah masing-masing nak menjawab tu terus macam ni. Nak jawab soalan. Okey. Kalau Nisa nak ambil mana satu bucu Nisa? Bucu kita guna yang kalau bahagian image tu, kita ambil yang atas sekali lah cikgu. This one lah? Ya. This one? Ya, yang tu. Okey. Kalau yang objek, ini objek. Objek, S adalah objek. Kalau image? E adalah image. Kat bawah sekali lah kan cikgu kan? Pandai Nisa. Kita kena tentukan mana bucu yang sama sebenarnya. Baik, saya kira kan kawan-kawan kita ni mungkin perlukan sedikit masa untuk menjawab soalan ini. Jadi yang di rumah pun boleh terus menjawab. Kita akan lihat jawapan selepas ini. Kita beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Terima kasih padamu cikgu. Jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasih tu kepadamu cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nakil Habib Kamal dari KSK Taman Bunga Daya. Pagi hari mendung selalu hujan dan membasah bumi. Terima kasih guru-guru kerana sudi ajarkan kami. Sungai dan sekali. Sudut terasa di jari jemari. Tiada ternilai dasar seberi. Tak bermunggu siapalah kami. Terima kasih cikgu. Saya cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan juga Sir Azrin serta rakan-rakan dari Kolej Vocational Segamat. Jom cikgu, kita tanyakan kawan-kawan kita ni apa jawapan masing-masing. Okey, so kita tanya Nick. Boleh bagi tak berapa dia punya pusat putaran Nick? Okey, Nick tunjukkan jawapannya. Okey. Kosong negatif 3. Okey, betul ke tidak? Kita minta Irfan. Boleh terangkan Irfan? Irfan, boleh kongsikan jawapan anda pula? Okey. Betul saya dapat kosong negatif 3. Bagaimana dapatkan saya tu? dapat, pada mula sekali kita kena buat arah jam yang menandakan dia mengikut arah jam. Baik. Buat anak panah. Lepas tu, kita pilih satu bucu, kena kenal pasti satu bucu yang sama dengan objek dan juga image. Contoh kat sini, bucu ni dan bucu ni merupakan bucu yang sama. Jadi buat L untuk menggabungkan kedua-dua bucu yang telah kita kenal pasti. Kemudian kira berapa bilangan kotak untuk mencantumkan kedua-dua bucu tersebut. Contoh di sini saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kat sini ada 10 kotak. Jadi 10 bahagi 2 sama dengan 5. Jadi kita patah balik 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Letak sampai ke bucu. Untuk sampai ke bucu kita perlukan lagi 2 kotak. Jadi kita kena bawa ke bawah 2 kotak sebab kena jauhkan daripada anak panah. Jadi jawapan kat sini kosong negatif 3. Untuk lebih confirmation saya pilih kotak kedua, iaitu di bucu sini, saya pilih bucu sini dan bucu sini. Buat L. Kemudian kita kira berapa banyak kotak untuk menggabungkan kedua-dua bucu tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 bagi 2 sama dengan 6. Kita kira 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kena bawa ke kiri sebab jauhkan daripada anak panah. 1, 2. Jadi jawapannya tetap yang sama, kosong negatif 3. Okey, betul tu. Bagus penjelasan Irfan. Okey, betul tu Irfan. So jadinya kita masuk yang soalan seterusnya lah. Baik. Okey, kita tengok soalan yang ke-7. Okey, Rajah menunjukkan 2 segi 4 F dan G yang dilukis pada sarta kertas. G ialah image bagi F di bawah 1 putaran 90 darjah lawan arah jam.
nyatakan pusat putaran. Okey, saya bagi berapa saat je dekat students untuk cari. Berapa saat kita nak lihat kawan-kawan kita ni dapat ke tidak jawab soalan ini. Di mana ini putarannya diberi 90 darjah arah jam. Lawan arah jam. Lawan arah jam. Terbalik. Okey, lawan arah jam. Kita nak tahu pusat putaran bagi image. Selalunya Nisa, kalau macam ni nak cari pusat ni, kita tak payah risau lawan ke tidak. Kita just cari je bucu yang sama je sebenarnya. Betul. Okey. So, bila tu kita terus dapat je lah. Okey, so saya nak minta Danish. Boleh tak bagi jawapan Danish dan explain jawapan Danish tu, Danish? Boleh, sir. Okay. Ini jawapan saya. Baik. Cara yang pertama, saya cari bucu yang sama. Saya memilih bucu G yang ini, bucu F yang ni. Setelah cari bucu yang sama, saya buat L. Okay. Lepas saya buat L, saya kira kotak semua sekali yang ada. Macam ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu dapat 10 kotak dibagikan dengan 2. Ya. Sama dengan 5. Baik. Lepas tu kita kira 5 kotak yang diperlukan. 1, 2, 3, 4, 5. Apabila titik sampai pada bucu L, maka itulah jawapannya. Okey, betul Danish. Okey, thank you Danish. Okey, jadi kalau kita test cara atau konsep yang Danish gunakan tadi dekat poin yang lain, dapat juga titik yang sama. Itulah jawapan yang kita cari. So kalau Danish tadi memang tepat-tepat pada bucu kan? Yeah. So jadinya kita tak perlu nak ke belakang atau ke bawah. So kalau tepat pada bucu dia memang terus jawapan dia. Itulah jawapannya. Maknanya tak perlu nak lebih ke bawah atau ke atas mengikut tak arah. Perlu. So kita ambil satu lagi yang last soalan yang ke-8. Baik, cikgu. Okey, so kita minta pelajar kita jawab dengan keadaan yang cepatlah. Okey. Raja menunjukkan dua segi empat A, B, C, D dan PQRS yang dilukis pada serta kertas. PQRS ialah imej bagi A, B, C, D di bawah satu putaran 90 darjah mengikut arah jam. Nyatakan pusat putaran. Murid-murid jangan lupa untuk tandakan PQRS merupakan imej kepada A, B, C, D. Sudut kita adalah 90 darjah, arahnya adalah arah jam. Putaran arah jam. Okey, kita lihat kawan-kawan kita ni. Semuanya setakat ini mereka telah mengikuti dengan baik. Yang di rumah pun diharapkan mengikuti latihan-latihan yang Azrin sediakan. Kita buat sama-sama. Kita lihat jawapan anda bagaimana. Kawan-kawan kita tengok muka semua fokus. Baguslah kawan-kawan kita ni. Rakan-rakan saya dari Kolej Vocasional Segamat ni semua bijak-bijak. Saya lihat mereka ni. Cepat belajar, alhamdulillah. Dengan bimbingan Azrin juga. Alhamdulillah. Okey, so kita nak minta Zahin. Okey, Zahin. So, boleh tak Zahin bagi tahu dia punya pusat putaran dan juga explain kenapa jawapan Zahin itu? Ya, silakan Zahin. Okey, boleh saya. Saya dapat pusat putarannya ialah 1 negatif 2. Cara kita nak dapat ialah mula kita kena pasti titik apa yang sama dengan A, B, C, D. So, kat sini saya kena pasti titik S sama dengan titik D. So, kita kira kotak daripada titik D kepada titik S. So, saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu kita bahagi dengan 2, 6 dapat 3. Baik. So, 1, 2, 3. Dari 1 nak sampai ke bucu, kita bawa ke belakang sebab kita nak jauhkan daripada anak panah. Okey. So, kalau nak lebihkan momentum, kita cari lagi satu titik. So, saya pilih titik C dengan titik R. So, lepas tu kita kira. So, saya dapat 14. 14 dibagi dengan 2, saya dapat 7. Baik. Lepas tu kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi 2 nak sampai ke pusat. Lagi 2 nak sampai ke bucu. Kita bawa 2 tu ke belakang. Sebab apa? Sebab kita nak jauhkan daripada anak panah. So, dah dapatlah jawapannya. Pusat putaran ni 1 negatif 2. 1 negatif 2. Jom kita semak jawapan rakan-rakan kita, cikgu. Okey, so kita tengok jawapan Zahir betul ke tidak. So memang betul lah Nisa. So sebenarnya Nisa, kalau kita nak satu benda yang kita nak pelajar tips kan, dia tak tahu macam mana nak tentukan bucu. Baik. So jadinya sebenarnya kat sini ada ikut urutan A, B, C, D. So jadinya yang ini pun ikut urutan P, Q, R, S. So maksudnya yang pertama A tu dengan huruf P. So jadinya kat sini dah. So jadinya itu je dia punya tips. Kadang-kadang pelajar ni dia keliru. Which part mana yang dia punya bucu-bucu kan. So jadinya nak mudah pelajar tengok A ataupun A dengan A prime. Macam itulah. Dalam istilah transformation ni dia akan pakai gunakan nombor atau huruf lah. Okey, so jadinya saya rasa kita masuk bahagian rumusan lah. Okey, tentang jom apa cikgu. yang kita belajar hari ni. Baik. Okay.
Kita tengok rumusan kita. Banyak lagi soalan yang boleh kita lakukan Okey, bersama-sama. so ini adalah rumusan kita untuk hari ini. Yang pertama adalah arah putaran sama ada ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Mengapa ikut arah jam atau lawan arah jam? Ini adalah benda penting yang mesti pelajar tahu. Ya. Dia nak ke mana ke, ikut ke ataupun lawan. Dan yang kedua yang perlu dia tahu adalah berkaitan dengan sudut. Ya. Sebab itulah kita gunakan jam ajaib kita iaitu 12, 3, 6 dan juga 9. So maksudnya kalau 12 dengan 3 adalah 90 darjah. 12 dengan 6 adalah 180 darjah. Dan yang last sekali adalah pusat putaran ialah titik tunggal yang tidak berubah. Tak apa cikgu. Okey. Okey. So titik putaran yang tidak berubah. So maksudnya titik itu adalah tetap sahaja. Ya. Okey. Itu sahaja Nisa. Okey, baiklah. Oh, setakat ni saya rasa semuanya agak mudah difahami. Saya nak tanyalah kawan-kawan kita daripada Kolej Vocational Segamat. Semua okey setakat ni ya? Kalau okey bagi double thumbs up. Kalau anda dah memahami, saya nak tanya mungkin pada Alia lah ya. Alia, jarang kita dengar suara Alia ni. Kita nak tanya Alia, awak rasa sebenarnya topik transformasi ni mudah ke berat nak belajar? Mudah je kalau kita faham dan fahamkan betul-betul apa yang dia nak. Senang je kita dapat tahu. Baik, terima kasih. Saya tanya kawan lagi seorang lah. Boleh cikgu ya? Boleh. Saya tanya Nick. Nick, macam mana kita dah belajar putaran pada hari ini? Awak rasa agak-agaknya kalau rakan-rakan di kolej ada yang lemah sedikit, boleh bantu tak mereka? Agak-agak senang tak? Boleh bantu diorang sebab benda ni senang je kalau kita faham, kita tahu titik putaran dia kat mana. So tahu konsep dia macam mana. So senang je kalau nak buat. Betul tu. Baiklah, terima kasih Sir Azrin. Saya lihat apa yang kita perlu faham daripada subtopik putaran ni pun tak banyak yang kita perlu ingat seperti titiknya tetap, imejnya kekal. Jadi mudah untuk kita ikuti. Saya sendiri pun saya rasa saya dah memahami apa kita pelajari. Diharapkan yang di rumah pun telah mendapatkan pelbagai informasi dan input untuk mata pelajaran kita hari ini. Kita telah pun tiba di akhir rancangan. Terima kasih banyak-banyak kepada Sir Azrin dan juga rakan-rakan saya dari Kolej Vocational Segamat. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk sama-sama kita belajar transformasi di bawah subtopik putaran. Baiklah, kita akan tinggalkan anda dengan satu video khas berkenaan dengan tips menguasai subjek matematik. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye. Saya ingin memberikan tips untuk berjaya dalam subjek matematik SBM KB. Yang pertama ialah sentiasa mencuri masa walaupun 1 jam setiap hari untuk mengulang kaji pelajaran yang dipelajari supaya tidak akan lupa dan sentiasa bertanya rakan atau guru apabila tidak faham ketika mengulang kaji. Yang kedua ialah sentiasa tanam dalam fikiran bahawa matematik itu sentiasa mudah dan jangan blok fikiran anda untuk tidak minat matematik. Seterusnya ialah sentiasa mencari guru atau rakan yang sama ingin cemerlang. Kejayaan perlu dikongsi bersama. Tipu kalau tidak rasa bangga apabila mampu menjawab soalan matematik yang diajukan oleh guru. Itu sajalah yang saya dapat kongsikan kepada rakan-rakan anda. Apa-apa pun ingat, dalam minda matematik itu mudah jika kita pelajari dan fahami. Hari ini saya ingin memberikan beberapa tips untuk berjaya dalam subjek matematik SBMKB. Tips pertama ialah kita sentiasa fokus ketika guru sedang mengajar di dalam kelas. Kerana pada itu guru beri fokus yang sepenuhnya kepada pelajar. Pada waktu inilah yang sesuai untuk bertanya kerana kita akan lebih fahami pada waktu tersebut. Tips yang kedua ialah sentiasa banyakkan membuat latihan yang diberikan oleh guru atau mencari insentif sendiri dengan mencari latihan tambahan. Tips yang ketiga ialah sentiasa rajin bertanya kepada rakan yang lebih pandai untuk sama-sama mendapat ilmu. Didik TV KPM